Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman ya akramal akramin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala wa bihi qala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u min al-ma' rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air iaitu mandi itu berpunca daripada air, iaitu berpunca daripada keluarnya mani. Hadis riwayat Imam Muslim dan asal hadis ini disebut di dalam Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini, sebelum daripada kita membicarakan tentang hadis, sebagaimana biasa suka saya membicarakan tentang tokoh-tokoh hadis. Kita dah habis dah tokoh yang 6: Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Malik. Kita dah bincang dah sedikit sebanyak pengenalan beliau. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan tentang seorang tokoh yang kita jumpa pada malam ini, yang meriwayatkan hadis yang kita akan baca selang beberapa hadis, iaitu Imam Ibn Khuzaimah. Imam Ibn Khuzaimah, kalau mengikut kitab yang terjemahan ini, pada hadis yang bernombor 120 kita akan jumpa nama Imam Ibn Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Pertama-tama, beliau adalah seorang imam. Bila digelar sebagai imam, bukan bererti imam sembahyang, iaitu merupakan tempat rojokan masyarakat, khususnya di kalangan umat Islam di zaman beliau. Beliau juga sampai digelar Al-Hafiz, bukan hafiz Quran, tetapi seorang yang menghafal hadis, terlalu banyak menghafal hadis dengan sanad-sanadnya. Beliau bernama Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Gelaran apa dia disandar, lebih popular dengan nama datuk dia, Ibnu Khuzaimah, anak kepada Khuzaimah. Bukannya anak sebenar, tapi cucu kepada Khuzaimah. Sebenarnya dia merupakan cucu kepada Khuzaimah. Nama dia Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Dia lahir pada tahun 225 Hijrah, 223 Hijrah. Lahir pada tahun 223 Hijrah. Dan beliau berguru dengan ramai guru. Di antara yang popular guru beliau, seorang yang bernama Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai seorang tokoh hadis yang terkenal juga, ataupun disebut sebagai Ishaq bin Rahuyah. Biasa sebutan dia Rahuyah, tapi bagi nak mengikut lahjah Arab sikit, ditukar kepada Ishaq bin Rahawai. Macam hadis, macam tokoh yang bernama Sibawai. Nama sebenar dia Siboyah asal dia, tapi nak bunyi slang Arab sikit jadi Sibawai. Ibnu Mardawai, Mardawai juga tokoh-tokoh hadis.
Tapi dulu saya pernah tengok dalam TV mana tu, dia tulis hadis riwayat Ibnu Mardawiyah. Mardawiyah, mana ada Mardawiyah, Mardawai ataupun Ibnu Mardoyah. Ishaq bin Rahawai salah seorang guru dia, dan beliau ini bukan hanya seorang tokoh hadis Ishaq bin Rahawai, tetapi dia juga seorang ahli fiqh yang ada mazhab dia, ada ijtihad dia, tetapi tidak samalah dengan ijtihad mazhab yang empat. Kerana mazhab yang empat ini dia dipelihara oleh anak-anak murid dia sehingga sampai ke zaman kita. Jadi Ishaq bin Rahawai ini walaupun dia tokoh mujtahid, tetapi dia tidak ramai anak murid yang menjaga mazhab dia sehingga sampai kepada kita. Guru dia lagi Ali bin Hujr, iaitu Ali bin Hujr ini dia juga merupakan guru kepada Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan yang lain-lain lagi. Maknanya ada sebahagian daripada guru dia sama dengan guru Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Siapa anak murid dia? Anak murid yang pernah meriwayatkan hadis daripada Ibnu Khuzaimah, dua tokoh hadis yang terkenal, Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadis daripada Ibnu Khuzaimah. Tapi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Khuzaimah bukanlah hadis yang dimuatkan di dalam sahih dia. Dalam Sahih Bukhari tak ada Imam Bukhari sebut haddatsana Ibnu Khuzaimah, tak ada. Tetapi dalam kitab-kitab yang lain ada dimeriwayatkan daripada Ibnu Khuzaimah. Maknanya Ibnu Khuzaimah salah seorang guru kepada dua tokoh hadis yang terkenal ini. Sebagaimana biasa dan samalah dengan tokoh-tokoh yang lain, beliau mengambil berat berkaitan dengan hadis bermula daripada usia yang muda lagi, dan dia berehlah ataupun berulang alik daripada satu negara ke satu negara untuk menuntut khususnya ilmu hadis. Selain daripada ilmu hadis, Ibnu Khuzaimah juga merupakan seorang yang bertaraf faqih, orang yang alim dalam ilmu fiqh, sehingga beliau boleh berijtihad, layak berijtihad, mengeluarkan ijtihad sendiri. Beliau berijtihad sendiri sehingga dia dikatakan beliau mula berijtihad ketika usia 16 tahun. 16 tahun dah boleh ijtihad dah. Maknanya kepakaran di dalam memahami nas-nas, teks-teks Al-Quran dan hadis bermula daripada usia remaja lagi. Walau bagaimanapun ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala meletakkan Ibnu Khuzaimah ini termasuk di antara salah seorang tokoh di dalam mazhab Syafi'i. Meletakkan dia dalam tokoh dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita buka dalam kitab Tabaqat Syafi'i, iaitu yang dia membilang dan membicarakan tentang tokoh-tokoh ulama dalam mazhab Syafi'i, di antaranya Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Dan seterusnya, beliau bila seorang yang hebat sudah pastilah banyak pujian-pujian daripada tokoh-tokoh yang sempat dengan dia dan tokoh-tokoh yang selepas daripada dia. Antara pujian yang dikeluarkan oleh ulama, iaitu yang diucapkan oleh Imam Ad-Daraqutni. Beliau mengatakan bahawa kana imaman sabatan ma'duman nazir. Dia kata Imam Ibnu Khuzaimah ni orang yang seorang imam, seorang tempat yang menjadi tempat rojokan. Sabtan maknanya ingatan dia kuat, kemah sungguh, seorang yang cukup kemah. Kalau dia nak jawab soalan bab hadis, jawab soalan bab fiqh tu memang kemah sungguh. Orang tak boleh nak petikai dah. Dan ma'duman nazil, tak ada tandingan. Zaman dia tak boleh nak challenge lah. Dia sudut kepakaran dan kemahiran dia di bidang hadis dan juga di bidang ijtihad. Beliau meninggal dunia pada 2 Zulkaidah tahun 311 Hijrah. 311 Hijrah ketika berusia lebih kurang 89 tahun. Itu dia Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala.
Beliau di antara tokoh yang banyak mengarang kitab. Kitab karangan beliau banyak. Yang paling popular kitab beliau sehingga dikatakan oleh Imam Hakim. Siapa Imam Hakim ini? Pengarang kitab Mustadrak dan pengarang kitab Ilmul Hadis. Di antara tokoh yang menulis di bidang mustalah hadis. Beliau menyatakan bahawa Ibnu Khuzaimah mengarang lebih daripada 140 kitab. Tapi kebanyakannya tak sampai ke kita. Kebanyakannya tak sampai ke kita. Yang sampai kepada kita ada beberapa kitab yang paling popular, iaitu Sahih Ibnu Khuzaimah. Kitab Sahih Ibnu Khuzaimah merupakan kitab yang paling popular yang sampai kepada kita dan dicetak sekarang ni. Ada cetak dalam cetakan 2 jilid pun ada. Dia tidaklah terlalu besar kitab dia. Dan ada kitab yang dikarang tentang yang bertajuk At-Tauhid wa Itsbatu Sifatir Rabb, berkaitan dengan akidah. Dia karang juga kitab berkaitan dengan akidah. Dan dia juga mengarang kitab-kitab berkaitan dengan fiqh. Sebab itulah setengah-setengah kitab, apabila mereka membicarakan fiqh secara umum, bila mereka membicarakan tentang ijtihad ulama dalam masalah furu', kadang-kadang kita jumpa dalam satu-satu masalah qala Ibnu Khuzaimah. Masalah ini berkata Ibnu Khuzaimah begini. Maknanya dia ada antara tokoh yang mengeluarkan ijtihad dalam masalah furu'. Kitab dia yang dinamakan Sahih Ibnu Khuzaimah tersebut, kedudukan dari sudut kesahihan dia berada di taraf nombor 3. Selepas Bukhari dan Muslim, dia merupakan kitab sahih yang terbaik. Maknanya berbanding dengan kitab-kitab yang lain, yang paling tinggi nilai dia dari segi kesahihan, Sahih Ibnu Khuzaimah. Tapi berbanding dengan kitab Abu Daud ada kelebihan lain pula. Tirmizi ada kelebihan lain. Kerana Abu Daud dan Tirmizi dia tidak mengumpul hadis sahih saja, dia campur. Ada hadis hasan dan seumpamanya. Tetapi yang menghimpunkan hadis sahih sahaja, pertama Bukhari, yang kedua Muslim, yang ketiga Ibnu Khuzaimah. Dia di tahap yang ketiga mengikut susunan kitab-kitab sahih. Itu kelebihan Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala anhu. Jadi berbalik kita kepada hadis hadis Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu, yang menyatakan bahawa al-ma'u minal ma'. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lafaz ini daripada Imam Muslim, dan ada setengah riwayat menggunakan lafaz khas, innamal ma'u minal ma'. Ada diriwayatkan al-ma' minal ma', ada diriwayatkan innamal ma' minal ma'. Sesungguhnya air berpunca daripada air. Air yang pertama apa dia? Iaitu mandi. Mana kita membasahkan seluruh tubuh dengan air disebabkan keluarnya air, iaitu keluarnya air mani. Iaitu innamal ma' minal ma'. Air daripada air. Kalau kita baca terjemahan itu, air itu berasal daripada air. Air benda. Air berasal daripada air. Pening kita. Tapi yang dimaksudkan air yang pertama, iaitu air untuk kita gunakan dalam meratakan seluruh tubuh kita, iaitu mandi wajib. Mandi wajib disebabkan, kalau kita nak bincang dari sudut nahwu, di sini min dengan erti sababiyah. Min bererti sebab, punca. Kenapa diwajibkan mandi, diwajibkan meratakan air seluruh tubuh? Kerana disebabkan keluarnya mani. Okey, saya nak syarah maksud hadis ni sekali dengan hadis yang seterusnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu, muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seseorang di antara kamu berada di
tengah-tengah tempat. Duduk di antara tengah-tengah 4 anggota tubuh. Maksud 4 anggota ni 2 tangan 2 kaki. Faham sendirilah tu. Kemudian membuatnya kepayahan. Mana jahadah ni bukan buat payah, maknanya bersungguh. Mana bukannya pegang saja, tapi bersungguh, iaitu maksud jahadah di sini menyetubuhilah dengan bahasa mudah. Kemudian menyetubuhinya, faqad wajabal ghuslu, maka wajiblah mandi baginya. Mandi merupakan satu kewajipan untuk dia mandi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa zada Muslimun wa illam yunzil, ditambah dalam riwayat Imam Muslim, walaupun tidak mengalami inzal, iaitu tidak berlakunya ejakulasi ataupun tak keluar mani. Jadi daripada hadis ini, hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah, hadis Abu Sa'id seolah-olah memberi erti bahawa yang wajib mandi bila? Kalau keluar mani. Tak keluar mani tak wajib. Yang ni seolah-olah begitu. Innamal ma', hanya sesungguhnya. Hanya, kalau orang mengaji bahasa Arab, innama ni hasr, adatu hasrin, khusus, hanya itu saja. Hanya diwajibkan mandi disebabkan keluar mani. Jadi difahami di situ seolah-olah tidak wajib mandi kalau tak keluar mandi. Kalau tak keluar mani walaupun telah melakukan persetubuhan. Jadi hadis Abu Hurairah pula mengikut riwayat Bukhari, lebih-lebih lagi ditambah mengikut riwayat Muslim, wajib mandi kalau bersetubuh walaupun tidak keluar mani. Walaupun bersetubuh wajib mandi. Wajib mandi walaupun tak keluar mani. Jadi nampak macam seolah-olah kedua-dua hadis ini adanya percanggahan. Adanya percanggahan. Wajib ataupun tidak mandi ketika bersetubuh tapi tak keluar mani. Kalau bersetubuh keluar mani tak timbul masalah. Hadis pertama pun kata wajib, hadis kedua pun kata wajib keluar mani. Tak keluar mani, baru nak masuk gia contohnya. Baru nak masuk gia. Gia 1, gia 2 tak habis klimak lagi. Ketika tu wajib ataupun tidak. Tengok hadis pertama tadi, hadis Abu Sa'id macam tak wajib. Tengok hadis Abu Hurairah pula kata wajib. Jadi daripada sini para ulama mentafsirkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, menyatakan bahawa hadis tersebut dia menyatakan bahawa hadis Abu Sa'id adalah hadis yang mansukh. Maknanya dinasahkan hukum mana? Hukum yang tak perlu mandi wajib, melainkan kalau keluar mani baru kena mandi. Mana dinasahkan hukum dia. Itu sebahagian penafsiran daripada para ulama. Dan itulah pendapat keempat-empat mazhab. Keempat-empat mazhab menyatakan walaupun tak keluar mani, tetapi bila berlaku persetubuhan, maka wajib mandi. Hadis yang lain ada sebut izal taqal khitanan, apabila bertemunya dua kemaluan, khitan. Nabi tak sebut apabila bertemunya az-zakar wal faraj. Beza farjun dengan faraj. Apabila bertemunya dua kemaluan tu, tetapi Nabi menggunakan kalimah khitan. Apa makna khitan ni? Tempat potong. Kalau sebab itulah ulama menyatakan wajib mandi bila kalau perempuan tempat khitan dia di mana? Kita tahulah tempat khitan dia di mana. Tak payah nak buat demo lah. Bagi orang lelaki di mana? Selepas tempat khitan dia, bila hasyafah tersebut. Hasyafah, topi keledar, kalau Ustaz Azhar sebut. Guna istilah topi keledar. Lepas topi keledar baru wajib mandi. Kalau setakat main tepi tianggo tak wajib mandi. Duk main tepi tianggo je. Tu tak wajib lagi. Lepas topi keledar baru wajib mandi. Kenapa?
ulama menyatakan baru bila melepasi hasyafat baru wajib mandi. Kerana hadis tadi sebut, ada hadis menyebut khitan. Kalimah khitan maknanya itulah had dia. Itulah had dia. Jangan pula orang tanya, oi tak ada pun hadis kata kalau masuk masuk habis kepala baru tenggelam kepala baru wajib mandi. Tak ada hadis. Tetapi ulama faham dari sudut lugah. Tetapi ada yang lebih jelas lagi dalam hadis bila ada hadis yang menyebut riwayat Abu Daud, idza jawazal khitanul khitana, apabila melepasi khitan, tempat khitan lelaki dengan tempat khitan perempuan. Melepasi yang ni lebih jelaslah lagi. Mana ketika itu wajib mandi. Secara ringkasnya, hadis yang pertama tadi yang seolah-olah dari segi zahir menyatakan bahawa tak wajib mandi melainkan bila keluar mani, hadis tersebut tidak diamalkan. Tetapi ditafsirkan oleh hadis Abu Hurairah yang menyatakan bahawa bila berlakunya persetubuhan walaupun tidak keluar mani, maka wajib dia mandi. Itu di antara jawapan yang diberikan oleh ulama. Tapi banyaklah lagi jawapan-jawapan yang lain. Kita ambil yang ringkas saja. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajul qala taghtasil, muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan perempuan, berkaitan dengan seorang perempuan yang bermimpi seperti mimpi yang dialami oleh lelaki. Maka baginda menjawab, dia hendaklah mandi. Dia harus mandi jenabah. Kalau terjemahan di sini. Di sini saya nak sebut, kadang-kadang kita keliru terjemahan Indon dengan Melayu. Dia harus mandi. Tapi dalam bahasa Arab, taghtasil, kamu hendaklah mandi. Harus di situ buat dalam kurungan hendaklah mandi. Kamu hendaklah mandi. Dalam bahasa Indon harus tu kena buat. Jadi jelaslah pada kita terjemahan kitab kita ni ambil daripada Indon, lepas tu ejah 2-3 kalimah lebih kurang cetak di Malaysia. Bukan orang Melayu kita memang ambil daripada teks Arab, dia terjemah sendiri. Tidak begitu. Nampak dah diambil daripada Indon, kemudian dia ubah sedikit sebanyak. Tapi kadang-kadang kita keliru juga. Zada Muslimun faqalat Ummu Sulaim wa hal yakunu hadha? Qala na'am, fa min aina yakunu syabah? Imam Muslim dalam riwayatnya menambah bahawa Ummu Sulaim, bukan Ummu Salamah tu. Ummu Sulaim dalam matan semua Ummu Sulaim tak? Ke Salamah? Zada Muslim faqalat Ummu Sulaim, Ummu Salamah. Faqalat Ummu Salamah. Terjemahan tu betul. Itu silap. Saya tengok dalam Arab ni Ummu Salamah. Dia kisah ni ada kait belaka. Ummu Sulaim dan Ummu Salamah. Sebenarnya Ummu Salamah isteri Rasulullah yang menceritakan bahawa Ummu Sulaim datang tanya Rasulullah. Dia ada dua-dua nama. Ummu Salamah dia datang, dia cerita bahawa Ummu Sulaim yang datang. Faqalat Imam Muslim dan riwayatnya menambah bahawa Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, apakah hal itu boleh terjadi? Iaitu dia tanya, berlaku ke orang perempuan ni mimpi sehingga keluar mani? Nabi SAW menjawab, ya.
Lalu dari manakah si anak akan mempunyai kemiripan? Jadi kedua-dua hadis ini dari segi riwayat ni tak timbul masalah, sebab dia diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada tambahan pula daripada yang kedua daripada Imam Muslim, kedua-duanya sahih. Hadis Anas menceritakan bahawa kalau perempuan bermimpi sehingga keluar mani, wajib mandi. Itu hukum dia. Ini hukum yang mudah. Hukum yang mudah. Dan samalah juga kalau lelaki mandi, lelaki keluar mani, mimpi keluar mani, samalah juga hukum. Sebab di sini disebut sekaligus dua. Tak? Dia kata, ditanya Rasulullah bersabda tentang perempuan yang bermimpi macam orang lelaki mimpi. Mana orang lelaki ke perempuan, kedua-duanya wajib mandi bila dia bermimpi sehingga mengeluarkan mani. Dalam masalah ni sepakat ulama menyatakan bahawa wajib mandi bila keluar mani, disebabkan bermimpi. Walaupun tak berlaku persetubuhan, tapi bila bermimpi wajib mandi. Tapi kalau mimpi saja tak keluar mani, mimpi saja tak keluar mani, sepakat pula ulama kata tak wajib mandi. Sepakat ulama kata tak wajib mandi. Jadi penambahan Imam Muslim tu membuktikan bahawa orang perempuan juga ada mani, walaupun tidak macam mani lelaki, dia beza sikit. Bukan beza sikit, beza banyak lah. Mani lelaki dan mani perempuan ni beza. Tetapi daripada percampuran mani lelaki dan perempuan tersebutlah ada mirip-mirip ataupun ada meh-meh, seakan-akan anak ni gaya macam ayah, gaya macam mak. Gaya macam mak tu daripada mana? Daripada percampuran air mani lelaki dan perempuan. Maknanya ada disebabkan berpunca daripada air mani tersebut. Yang ni tak ada masalah, mudah je. Mandi, mimpi keluar mani, wajib mandi mengikut sepakat ulama. Tak mimpi tak keluar mani, tak wajib mandi. Tak mimpi tapi keluar mani, tak ada apa mimpi. Semalam rasanya mimpi apa? Mimpi lebar kereta je. Tengok pagi esok nampak sungguh, jelas air mani, wajib juga mandi. Kerana ukuran dia adalah inzal, keluar mani. Mimpi tu hanyalah kebiasaan. Kebiasaannya orang keluar mani tengah tidur ni disebabkan mimpi. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min minal janabah wa yaumal jumu'ah wa minal hijamati wa min ghusli al-mayyiti, rawahu Abu Daud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi kerana 4 sebab, 4 alasan. Yang pertama mengalami jinabah, yang kedua hari Jumaat, yang ketiga berbekam, dan yang keempat kerana memandikan jenazah, memandikan mayat. Hadis riwayat Abu Daud dan ditashihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ini Ibnu Khuzaimah yang kita terangkan pengenalan dia sebentar tadi. Sebagaimana biasa, bila hadis dimulakan dengan kalimah kana, dia menunjukkan muwazabah, kebiasaan Rasulullah. Kebiasaan Rasulullah mandi. Kebiasaan Rasulullah mandi dalam 4 perkara ni, di antara yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang pertama berdasar yang disebut adalah janabah, junub, mandi junub. Mandi junub ini bukan setakat hadis ni, tapi Al-Quran pun kata wa in kuntum junuban fatahharu. Kalaulah berjunub maka hendaklah kamu bersuci.
Suci sini yang ditafsirkan oleh ulama adalah mandi. Kerana dia ditasydidkan ta. Asal dia fatatahharu, tapi ditahazahkan ta, diidghamkan, maka ditasydidkan ke dalam ta, jadi fatahharu. Asal dia fatatahharu jadi fatahharu, maka wajib mandi. Itu dasar dalil daripada Quran sendiri. Dan itu tidak ada khilaf, kalau junub wajib mandi, bukan sunat. Yang kedua, wal yaumal jumu'ah, hari Jumaat. Apa hukum mandi hari Jumaat? Rasulullah biasa mandi hari Jumaat. Sini hadis ni tidak menunjukkan wajib, tidak menunjukkan sunat. Hari Jumaat ni wajib ataupun tidak, kita tunggu hadis Abu Sa'id lepas pada ni. Wa minal hijamah, dan daripada berbekam. Apa hukum mandi selepas berbekam? Wajib ataupun tidak? Dulu kita dah jumpa dah hadis apa? Hadis Anas bin Malik yang menceritakan bahawa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Nabi berbekam dan Nabi terus sembahyang tanpa berwudu. Bekam sembahyang, wudu pun tak. Kalau wudu pun tak wajib, mandi lagi lah tak wajib. Jadi bab bekam kita dah bincang dulu. Tak membatalkan wudu, tak wajib wudu, apatah lagi mandi wajib. Jadi mandi juga tidak wajib ketika berbekam, hanya disunatkan saja. Wa min ghuslil mayyit, bab masuh orang yang memandikan jenazah. Dulu kita dah syarah dah hadis man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Kita dah syarah dah tu. Jadi secara ringkasnya dia juga sunat bagi orang yang mandikan jenazah, memandikan mayat, disunatkan dia mandi. Kenapa sunat? Kerana kebimbangan. Dia terkena najis. Terkena najis di mana-mana anggota dia, kebimbangan, kemungkinan. Bila kebimbangan, kemungkinan itu tak jadi wajib dia menghilangkan najis, dan tak wajib dia mandi. Tapi kalau dia confirm kena najis anggota dia, maka wajib dia membersihkan anggota yang kena najis saja. Tu hadis riwayat Abu Daud dan ditashihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Tetapi hadis ini juga merupakan hadis yang ada khilaf di kalangan ulama dari segi hukumnya, sama ada sahih ataupun tidak. Ada antara yang tidak bersetuju dengan Ibnu Khuzaimah, sebahagian daripada ulama-ulama. Di antaranya Imam Bukhari sendiri menyatakan bahawa dalam bab ini tidak ada hadis yang sahih, maknanya tak sahih dalam menyebut 4 perkara ni sekaligus. Tetapi walaupun tak sahih dan dia dikatakan dhaif, tetapi dhaif dia hanyalah dhaif yang sedikit saja dan tidak jadi masalah untuk diamalkan, kerana sebahagian kerana 3 masalah tadi, mandi hari Jumaat, bab berbekam dan bab mandi mayat, ada hadis-hadis yang lain yang menyokong dan dia sunat. Bab junub, bab mandi junub ada ayat Quran, jadi nak amal tak jadi masalah. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala fi qissati Sumamah bin Uthal indama aslam wa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaghtasil. Fi qissati Sumamah bin Uthal indama aslama qala berkata Abu Hurairah, wa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaghtasil. Rawahu Abdul Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan berkaitan dengan kisah Sumamah bin Uthal. Bukan asal tu, Uthal. Saya daripada banyak guru saya dengar nama sahabat ni Sumamah ibnu Uthal. Ketika baru memeluk Islam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk mandi besar, mandi hadas besar lah tu, mandi. Hadis riwayat Abdul Razzaq. Asal hadis ini ada dalam Bukhari dan Muslim. Siapa dia Abdul Razzaq ini? Iaitu
seorang pengarang kitab Musannaf Abdul Razak. Kitab Musannaf ni tuan-tuan, siapa-siapa yang nak rujuk kenyataan-kenyataan daripada sahabat-sahabat, banyak dalam kitab ni. Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Abdul Razak bin Hammam, dia ni. Yang ni banyak kenyataan-kenyataan daripada sahabat Nabi ataupun dikenali sebagai hadis mauquf. Hadis mauquf, banyak kenyataan Sayyidina Umar, kenyataan orang ni, kita dapat cari dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan Musannaf Abdul Razak bin Hammam As-San'ani, orang San'a, orang Yaman. Wa asluhu muttafaqun alaih. Asal hadis ni ada dalam Bukhari Muslim. Maknanya dalam Bukhari Muslim ada hadis yang seerti dengan ni, dengan hadis ni. Mungkin kita tertanya kenapa dia tak ambil selalu dalam Bukhari Muslim. Mungkin dia nak ringkas kan. Dia tengok riwayat ni ringkas, mudah. Banding Bukhari Muslim mungkin kisah dia terlalu panjang, dia ambil yang mudah, riwayat Abdul Razak. Tetapi hadis ni juga dikira sahih kerana asal dia daripada Bukhari dan Muslim. Apa maksud hadis ni? Maksud hadis ni, Nabi suruh orang baru masuk Islam mandi. Apa hukum mandi orang masuk Islam? Wajib ataupun tidak? Di sini al-amru, amarahun Nabi, Nabi suruh. Bila sahabat menyatakan Nabi suruh, maknanya samalah dengan kenyataan bahawa kenyataan Nabi, aku suruh. Bila sahabat kata Nabi suruh, seolah-olah ada kenyataan daripada Nabi, aku suruh kamu mandi kalau kamu masuk Islam, seolah-olah begitu. Maknanya dia hukumnya hukum marfu'. Jangan kita fikirkan ni kenyataan Abu Hurairah, bukannya Nabi. Walaupun kenyataan Abu Hurairah, tetapi hukumnya hukum sama dengan kenyataan Nabi, ataupun dinamakan dengan istilah al-mauquf lahu hukmul marfu'. Walaupun kenyataan ni daripada sahabat, tetapi hukumnya sama dengan hadis Nabi. Nabi suruh mandi. Apa hukum mandi bagi orang yang baru masuk Islam? Yang pertama sekali, memang disyariatkan, memang tak salah, memang disuruh. Suruh tu wajib ke tak? Asal suruhan adalah wajib. Asal suruhan adalah wajib. Dan daripada sinilah sebahagian ulama mengatakan wajib mandi orang baru memeluk Islam. Siapa dia? Mazhab Hambali mengatakan wajib. Orang baru masuk Islam wajib mandi. Mandi kerana apa? Bukan kerana junub, bukan kerana yang lain, tetapi kerana dia memeluk Islam, wajib mandi. Tetapi kebanyakan ulama, jumhur ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan bahawa orang masuk Islam tak wajib mandi kalau tak berjunub. Tak wajib mandi kalau tak berjunub. Faham tak? Boleh jadi ke masuk Islam tak wajib mandi kalau tak berjunub? Contoh? Bau homo? Budak dia semayang pun tak wajib. Nak kata wajib mandi ke mana? Ni perintah yang mukallaf ni. Apa dia hukum wajib sunat ni? Iaitu suatu perintah yang mukallaf, hukum taklifi kepada akil balik. Boleh jadi tak balik tapi tak berjunub. Boleh jadi. Orang yang balik dengan cukup umur, dia tak pernah berjunub, tak pernah keluar air mani lagi, umur 15, cukup 15 tahun qamariyah, dia dikira balik mengikut mazhab Syafi'i. Cukup 18 tahun qamariyah, dia dikira balik mengikut mazhab Hanafi. Orang yang balik cukup umur dalam keadaan tak pernah berjunub, kalau perempuan pun tak pernah haid, ada perempuan 15 tak keluar lagi. Tak keluar lagi. Kalaulah dia kafir baru masuk Islam, tak wajib mandi. Dia boleh mengucap 2 kalimah syahadah, ikut terus orang semayang. Tak wajib mandi. Tapi kalau dia pernah berjunub,
Contohnya anak tiga. Anak tiga ni takkan tak berjunuk lagi. Pelik kalau anak tiga tak berjunuk pula. Hak tu wajib dia mandi bukan kerana dia memeluk Islam. Wajib mandi kerana dia berjunuk. Kerana masuk meluk Islam tak wajib, tetapi oleh kerana dia pernah berjunuk sebelum dia memeluk Islam, maka wajib mandi. Dah perintah Nabi asal dia wajib. Kenapa ulama ramai kata tak wajib? Hujah para sahabat, hujah para ulama menyatakan bahawa kebanyakan sahabat memeluk Islam, Nabi tak suruh mandi. Ada beberapa kes saja Nabi suruh mandi. Jadi kebanyakan sahabat, sedangkan waktu memeluk Islam ni, waktu tu orang tak tahu nak buat apa, maka wajib Nabi khabar benda yang perlu dia buat. Jadi Nabi tak khabar, tak bagi tahu. Bila Nabi tak bagi tahu kepada kebanyakan sahabat yang memeluk Islam, para ulama menyatakan bahawa tak wajib mandi orang baru memeluk Islam. Itu hanya sunat sahaja. Kemudian wa'an Abi Sa'id al-Khudri. Hukum ni mudah-mudah saja, tak ada pelik-pelik. Radhiyallahu anhu, wa'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Jumu'ah ataupun jum'ah boleh berlaku. Dari segi lugah dia kedua-duanya sahih. Dari segi lugah jumu'ah dengan jum'ah. Tapi kalau kita baca dengan riwayat Hafaz dalam ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Riwayat Hafaz jumu'ah. Riwayat yang lain ada tak jum'ah? Mana Ustaz Faizal? Ada tak jum'ah riwayat? Tak ada. Kalau tak ada riwayat jum'ah, kita tak boleh baca dalam Quran. Tetapi mengikut lugah ada. Dari segi bahasa ada. Kerana Quran ini walaupun betul dari segi bahasa, tetapi kalau tak ada riwayat kita tak boleh nak baca. Dari segi bahasa boleh baca baris gini, tapi tak ada riwayat, jangan pandai-pandai. Tapi kalau kalimah bahasa Arab, kita baca kitab, tu ikut kita lah. Tak perlu pada riwayat. Kita perlu betul dari segi lugah pun dah memadai. Nak ikut lugah mana yang kita nak guna terpulang. Ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Akhrajahu sab'ah. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi hari Jumaat wajib bagi setiap orang yang muhtalim, orang yang dah balik. Ihtilam ini bukan bagi orang yang baru mimpi, tapi bagi orang yang balik. Hadis riwayat dikeluarkan oleh 7 tokoh hadis. 7, 6 campur siapa? Ahmad. Jangan ada pula yang tinggal kapal. Mana tahu kok ada hak yang baru mari, ataupun hak yang lambat sikit. Dengar sekali dua tak apa ingat lagi. Sab'ah iaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan ditambah dengan Imam Ahmad. Itu 7 tokoh. Maknanya dari segi kesahihan hadis ni tidak dipertikaikan langsung. Wa an Samurata radhiyallahu anhu, iaitu Samurata bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yawmal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal, rawahu al-khamsah wa hassanahu at-Tirmizi. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang berwuduk pada hari Jumaat, hal itu disunatkan, fabiha, maka bagus dia. Fabiha tu 3 kalimah, fa biha, maka dengannya, yang itu baguslah. Wa nikmat, dan baik. Wa man irtasala, dan siapa yang mandi, fal ghuslu afdal, maka mandi lebih afdal, lebih utama baginya. Hadis riwayatkan oleh Khamsah dan dinilai hasan oleh Tirmizi. Khamsah siapa dia? Sunan Arba'ah, iaitu Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, tambah Imam Ahmad.
Iaitu tak termasuk Bukhari dan Muslim. Sebab itulah bila tak termasuk Bukhari dan Muslim, kerap kali Imam Ibn Hajar dia menakalkan kalam tokoh-tokoh yang menghukum hadis tersebut. Sama ada Tirmizi, sama ada Ibn Khuzaimah dan seumpamanya. Kalaulah hadis tersebut dalam Bukhari, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, tak perlu disebut hadis ini disahihkan oleh Bukhari. Sebab itulah tindakan setengah ulama mutaakhirin bila dia mentakhrijkan hadis dan menghukum satu hadis, dia tulis hadis sahih riwayat Bukhari. Tindakan itu dikritik oleh sebahagian daripada ulama yang lain. Kerana apa? Kerana bila sebut Bukhari dan Muslim, tak payah tulis dah sahih. Seolah-olah bila tulis sahih tu awak pergi nilai pula. Seolah-olah awak buat nilai pula terhadap hadis tersebut sahih ataupun tidak. Memadai kita sebut hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari. Memadai kita sebut hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tapi ada juga orang jawab. Dia kata nak memudahkan orang. Jadi orang yang baru belajar, bila sebut hadis ni hadis Bukhari, dikeluarkan Bukhari, dia tak tahu lagi sahih ke tak. Betul juga. Maknanya bagi ulama-ulama, mereka boleh faham dah hadis Bukhari sahih, hadis Muslim sahih. Tak perlu lagi nak nyatakan bahawa hadis tersebut hadis sahih ataupun sebaliknya. Tetapi selain daripada itu, perlu kepada komentar-komentar daripada tokoh-tokoh. Dua hadis ini, hadis Abu Sa'id dengan Samurah bin Jundub, dari segi kesahihannya lebih kuat hadis yang pertama, yang menyatakan wajib. Hadis yang kedua, mandi hari Jumaat sunat. Siapa nak mandi afdal je. Bila sebut afdal, mana apa afdal? Lebih baik. Kalau tak buat pun baik juga, tak salah. Bila sebut afdal ni, kalau kita tak buat, tak salah. Sembahyang apa? Sembahyang jemaah afdalu, lebih afdal, lebih baik min salatil fardhi, daripada sembahyang seorang. Mana apa? Mana kalau kita tak buat, baik juga, tapi lebih baik. Lebih baik, afdal. Maknanya afdal ni lawan dia baik. Di sini menunjukkan, hadis Samurah ni menunjukkan bahawa hanya sunat saja mandi hari Jumaat. Dah macam mana ulama nak jawab? Kedua-dua hadis ni nampak macam bercanggah. Wajib ke sunat? Hadis sahih belaka. Siapa boleh jawab? Saya batuk ni, tolong sikit. Sebagaimana biasa, bila hadis pun ada nampak dari segi zahirnya ada percanggahan, ulama pun ada khilaf. Ada khilaf di kalangan ulama. Ada khilaf, panjanglah perbincangan berkaitan dengan khilaf ini. Di antaranya sebahagian ulama, di antaranya Imam Malik, Imam Ahmad dan Daud Zahiri menyatakan bahawa wajib mandi hari Jumaat. Sama ada junub tak junub, sama ada sebab tak sebab dia Jumaat. Hari Jumaat wajib mandi. Berdasarkan hadis Imam As-San'ani, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Begitulah juga kenyataan ini yang mengatakan wajib ini pendapat Daud Zahiri. Sebagaimana biasa Imam San'ani, iaitu pengarang Subul Salam, dia kuatlah menyokong pandangan Daud Az-Zahiri dalam isu ni. Dia menyokong, dia kata jumhur mentakwilkan hadis ni. Dia menyokong pendapat Imam Daud Az-Zahiri, pendapat Daud Zahiri, yang pendapat ini juga sama dengan pendapat mazhab Imam Ahmad, dan satu riwayat daripada Imam Ahmad dan satu riwayat daripada Imam Malik.
Tetapi kebanyakan ulama yang lain menyatakan bahawa mandi hari Jumaat hanya sunat sahaja. Hanya sunat sahaja. Berdasarkan hadis Samurah bin Jundub tadi. Ada hadis yang kata wajib tu, aku pula jawab dia. Macam mana ulama nak jawab hadis yang kata wajib? Kerana ada satu kisah bahawa seorang sahabat Nabi, di antaranya Sayyidina Osman, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sayyidina Osman datang lewat pada hari Jumaat, tak ada mandi, pergi terus dalam keadaan badan berpeluh-peluh, balik pada kerja terus pergi sembahyang Jumaat. Maka dia tidak berwuduk, dia tidak mandi, melainkan setakat ambil wuduk sahaja. Maka Nabi SAW Sayyidina Osman lewat pergi sembahyang Jumaat dan dia hanya berwuduk saja. Lalu dia ditegur oleh Sayyidina Umar, "Mu tak tahu ke Rasulullah suruh mandi?" Dia tegur Sayyidina Umar, "Mu tak tahu ke Rasulullah suruh mandi?" Tetapi disebut oleh ulama, dia tak suruh Sayyidina Osman mandi. Dia macam bagi cadangan sahaja. Maknanya tak perintah daripada Sayyidina Umar, cadangan daripada Sayyidina Umar tu tidak menunjukkan bahawa benda tu bersungguh. Mu tak tahu ke bahawa Rasulullah suruh mandi? Setakat tu je. Setakat tu saja, mana tidak bersungguh. Tak suruh mu balik pergi mandi dulu sehingga kamu semayang. Tidak ada perintah macam tu. Dan Imam Tirmizi menyatakan bahawa para ulama mengamalkan hadis ini. Mengamalkan, iaitu mengatakan bahawa tak wajib mandi. Yang mengatakan tak wajib mandi ini merupakan amalan ulama-ulama bermula daripada sahabat Nabi dan selepas daripada mereka. Mana tak wajib mandi, mereka hanya mandi, mereka mandi, tetapi mereka juga mengatakan bahawa memadai wuduk sahaja. Sahabat-sahabat Nabi mandi, tetapi mereka mengatakan bahawa yang wajib hanya wuduk saja. Dan kalimah wajib ditakwilkan dengan takkid, sungguh. Mana perintah tersebut adalah perintah sunat muakkad. Sunat muakkad, bukannya wajib. Wajib kalau kita tinggalkan menjadi satu dosa. Bila sunat mandi, buat mandi Jumaat ini? Mazhab Maliki dia kata sunat mandi Jumaat dengan syarat kita mandi, iaitu mandi yang tidak dipisahkan oleh perbuatan yang lain. Mandi pergi sembahyang Jumaat. Kalau lepas mandi duduk lepak lagi, tengok TV, sarapan lagi, tu tidak dikira mandi Jumaat. Tetapi kebanyakan ulama yang lain selain dari Imam Malik, mereka tidak mensyaratkan demikian. Mereka mengatakan bahawa bermula daripada selepas masuk waktu fajar, maka boleh dah mandi sunat Jumaat. Dan mandi sunat Jumaat ini, para ulama membicarakan tentang sebab, illah dia. Apa illah? Apa punca Nabi suruh mandi? Adakah sebab hari Jumaat?
Setengah ulama mengatakan bahawa illah dia sebab berkumpul dengan orang ramai. Illah dia nak pergi kepada suatu majlis di mana majlis tersebut orang ramai. Jadi daripada situ juga disunatkan, dikiaskan kepada hukum, kepada keadaan-keadaan yang lain. Disunatkan kita mandi nak pergi semayang jemaah. Kalau badan kita berbau takut mengganggu orang lain. Disunatkan kita mandi nak pergi sembahyang Id, sembahyang raya, sembahyang istisqa yang mana kita berkumpul ramai-ramai. Tu dikiaskan oleh ulama. Ni di antara masalah kias di dalam ibadat. Bukan kata, saya ulang sekali lagi, dalam ibadat ada kias, bukan tak ada kias. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuba, rawahu al-khamsah wa hadha lafdhu at-Tirmidzi wa hasanah wa sahahahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengajarkan kami Al-Quran, iaitu membacakan kepada kami Al-Quran selama mana baginda tidak berjunub, selagi mana dia tidak berjunub. Hadis riwayat khamsah. Riwayat khamsah iaitu Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Lafaz ini adalah lafaz Imam Tirmizi dan dihukum hasan oleh Imam Tirmizi dan dihukum sahih oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Jadi di sini satu hukum lagi, iaitu hukum baca Quran bagi orang junub. Apa hukum dia? Sayyidina Ali cerita Rasulullah biasa baca Quran kepada kami, ajar kami Quran, kecuali ketika Rasulullah berjunub. Mana apa? Kalau Rasulullah berjunub, Rasulullah tak baca Quran. Secara zahir hadis ini menunjukkan bahawa bila Rasulullah tak buat, menunjukkan bahawa satu larangan. Sedangkan Rasulullah kana yadhkuru Allah fi kulli ahyani. Rasulullah ni sentiasa berzikir, ingat pada Allah Ta'ala pada setiap ketika. Tapi ketika junub dia tak baca Quran, menunjukkan bahawa tak boleh baca. Kerana biasa itulah jadi kebiasaan lidah Rasulullah, baca Quran, berzikir dan seumpamanya. Tapi waktu junub tak baca Quran. Jadi para ulama menyatakan bahawa berdasarkan hadis ini, orang yang berjunub tidak boleh baca Quran, dan dikiaskan kepada orang yang haid dan nifas. Kenapa dikiaskan? Kerana mereka ni ada persamaan. Persamaan di sudut mana? Hadas besar. Junub hadas besar, haid hadas besar, nifas hadas besar. Junub wajib mandi, haid wajib mandi, nifas wajib mandi. Jadi persamaan dari sudut besarnya hadas tersebut, maka ulama mengkiaskan orang haid dan orang nifas juga tidak boleh baca Quran. Tapi Imam Sun'ani, pengarang Subul Salam, dia kata hak ni nak bagi tahu je, Rasulullah tak baca, bukan kata tak boleh. Ni pandangan Imam Sun'ani, pengarang Subul Salam. Tetapi pandangan ini ditolak oleh banyak ulama-ulama yang lain, khususnya ulama-ulama dalam mazhab yang empat. Tak perlulah kita panjang-panjang. Tetapi dalam isu ni isu orang perempuan dan orang perempuan haid ataupun nifas ni, kita boleh boleh ambil satu pandangan Imam Malik dari sudut nak baca Quran ni. Saya ulang sekali lagi, Imam Malik, mazhab Maliki membenarkan orang yang haid, orang yang nifas membaca Quran li ajli ta'lim, untuk belajar ataupun untuk mengajar. Sebagaimana saya pernah sebut, kata kalau cikgu, kalau ustazah dia mengajar subjek tafsir, tak apa nak baca Quran, baca waktu tu lah, jangan pula lebih-lebih pula. Budak tak faham, budak ulang lah pula, tapi jangan saja-saja ulang. Mentang-mentang boleh baca, ulang sampai 10 kali, budak-budak sekali faham dah. Dia hanya sekadar keperluan sahaja. Kerana
Kalau kita nak ikut pandangan yang kata tak boleh terus, jadi boleh zaman sekarang ni boleh menyebabkan jatuh maruah dia. Sebab kalau zaman dulu orang belajar cara lain, kita zaman sekarang ni belajar dengan berjadual. Takkan pula cikgu, ustazah waktu jadual dia tu dia tak baca ayat Quran. Tambah lagi sekolah menengah, anak-anak murid boleh cas selalu. Ustazah ni ngajar tafsir 1 hingga 7 hari bulan. Memang tengoklah dia tak baca ayat, dia baca terjemah je. Tapi kalau waktu lain dia baca ayat. Maka ustazah ni pada tempoh ni hingga tempoh ni, budak-budak zaman sekarang dia boleh kira. Ataupun anak-anak murid perempuan nak exam syafawi Quran, tak apalah waktu tu jangan pula kata minta tangguh seminggu, kerana hari ni baru datang, seminggu lagi baru tu. Tak perlu. Boleh kita amalkan pandangan Imam Malik yang katakan untuk ta'lim, untuk pengajian tidak jadi masalah. Kemudian hadis yang mudah-mudah. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlah thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'a, rawahu Muslim. Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang kamu bersama dengan isterinya, iaitu berjimak dengan isterinya, menggauli isterinya, kemudian dia nak ulang sekali lagi, round 2, falyatawadda bainahuma wudu'a, hendaklah dia berwuduk di antara keduanya, wuduk kali antara keduanya. Zadal Hakim fa innahu anshatu lil 'aud. Imam Hakim menambah dari riwayat Hakim, kenapa perlu wuduk di antara keduanya. Hakim menambah, sesungguhnya berwuduk akan menambah lebih semangat untuk mengulangi lagi. Maknanya kalau wuduk ni segarlah sikit, benda tu dah layu sikit, bila wuduk tu dia segar, semangat sikit lagi. Tu ini penambahan menurut riwayat Imam Hakim. Hadis ini menceritakan satu hukum. Hukum apa? Hukum adakah wajib berwuduk bagi orang yang nak jimak untuk kali yang kedua. Apa makna jimak yang kali yang kedua? Iaitu selepas inzal kali yang pertama, nak buat kali yang kedua, nak bersama ataupun menyetubuhi isteri untuk kali yang kedua, adakah wajib dia berwuduk? Dalam hadis ini, bila dilihat secara zahir hadis, fal yatawadda, maka hendaklah dia berwuduk. Lam di sini dinamakan lamul amri. Lam ada salah, ada kelainan tak? Tak. Kalau ada terjemah lain-lain pelik-pelik tu kabarlah. Kita nak apa? Nak boleh buat kita bincang kok ada yang lebih tepat lagi. Lamul amri, lam yang menunjukkan perintah, hendaklah dia berwudu. Tambah lagi dikuatkan dengan maf'ul mutlaq, wudu'an. Falyatawadda bainahuma wudu'an, hendaklah dia berwuduk dengan wuduk. Maknanya sungguh Nabi suruh tu. Ada segi zahir hadis ini menunjukkan wajib. Tetapi ulama menyatakan bahawa perintah di sini tak sampai tahap wajib, dia hanya sunat saja. Kenapa sunat? Ada beberapa qarinah. Saya nak ulang sekali lagi. Kita kena ingat perintah sama ada Quran ataupun hadis, al-amru yufidul wujub. Perintah menunjukkan wajib. Dan dia berpindah jadi sunat kalau ada qarinah. Ada faktor-faktor yang mengubah dia daripada wajib jadi sunat. Di sini kenapa dia berubah jadi sunat? Yang pertama sekali, kerana ada riwayat daripada Imam Muslim menyatakan bahawa Nabi pernah dalam satu malam Nabi menggauli sebahagian daripada isterinya.
Bukannya seorang menggauli isteri-isterinya dengan sekali mandi saja. Satu waktu, satu malam Nabi menggauli isteri-isterinya dengan sekali mandi saja, tanpa berwuduk di tengahnya. Maknanya perbuatan Nabi yang diceritakan oleh sahabat, Nabi pun nak buat gitu. Bila Nabi buat gitu, maknanya wuduk tu tak jadi wajib. Ini qarinah ataupun ini faktor yang mengubah daripada wajib jadi sunat. Kemudian yang kedua, riwayat Hakim tadi. Riwayat Imam Hakim mengatakan anshatulil au. Wuduk ni untuk apa? Untuk nak bagi segar sikit. Bila sebut nak bagi segar sikit, hak tu bukannya wajib. Kalimah fa innahu tu merupakan illah kenapa wuduk, kerana nak bagi segar, bukan kerana wajib. Bila wuduk untuk nak menyegarkan tubuh badan ini, dia tak sampai tahap wajib. Sebab itulah para ulama mengatakan bahawa wuduk tersebut hanyalah sunat sahaja, tidak jadi wajib, walaupun dalam bentuk perintah. Kemudian bab tidur pula orang yang berjunub. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lagi walil arba'ati an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junub min ghairi an yamassa ma'a wa huwa ma'lul. Menurut riwayat arba'ah, iaitu 4, Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Tuan-tuan, saya nak sebut, kalau tuan-tuan perasan saya sebut dari segi sunan, kadang-kadang saya sebut Tirmizi, Abu Daud, kadang-kadang saya sebut Abu Daud, Tirmizi, kerana ada khilaf dengan ulama, hak mana yang ketiga, hak mana yang keempat. Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah. Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Tapi Nasa'i dengan Ibnu Majah tu tak bezalah dari sudut ketudukan, dari sudut kedudukan dia yang kelima dan yang keenam. Tapi soalan yang saya tanya dulu ada nak jawab dah. Kenapa kutubus sittah 6 kitab hadis, bukan 7, bukan 5, bukan 8? Ada nak jawab? Tak cari Google? Saya rasa dalam Google pun mungkin tak ada kot. Sebab saya tak dapat ilmu ni dalam Google. Hafiz? Bukan ambil bagian hadis ke ni? Biasa sebut kutubus sittah. Kitab 6 kitab hadis, 6 kitab hadis. Sebab apa bukan 5? Sebab apa bukan 4? Bukan 7? Cikgu tak pernah jumpa? Perbahasan ni jarang disebut oleh ulama. Dan kadang-kadang kita tak terfikir sebab apa 6? Bukannya ada hadis kata, bukannya hadis Nabi sebut kitab hadis ni semestinya 6. Kalau macam Khulafa' Rasyidin, sebab apa 4? Apa boleh jawab? Bukan 5, bukan 7. Ada nas Al-Khulafa' ba'di 30 sanah. Khalifah selepas padaku 30 tahun. 30 tahun pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali cukup 30 tahun. Kerana pemerintahan Sayyidina Muawiyah pada tahun yang ke-40 Hijrah. Nabi wafat 10. Jadi tolak 10, jadi 30 tahun ini Khulafa' Rasyidin. Ada nas. Walaupun Muawiyah sahabat, tetapi dia dah tak termasuk dalam 30 itu. Tapi dalam bab hadis ni tak ada Nabi sebut kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis aku ada 6. Ada. Usah carilah hadis dhaif pun tak ada. Kalau ada pun confirm palsu. Mana? Setakat ni soalan-soalan saya tak berapa jarang orang jawab dah. Takkan saya tanya saya jawab, saya tanya saya jawab. Letih juga. 2 minggu dah ni.
Tangguh lagi ni sekali. Main ustaz aja tukar bubuh lah. Kongsi lah sikit. Saya bagi ilmu saya, tuan-tuan tak kongsi dengan saya. Saya nak tambah juga. Okey, tu tangguh lagi sikit. Walil arba'ati, baca dah terjemah tadi. Daripada arba'ah telah meriwayatkan melalui Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur dalam keadaan janabah tanpa menyentuh air terlebih dahulu. Namun matan hadis ini masih mengandungi kelemahan. Mana Nabi tidur dalam keadaan berjunub tanpa berwudu. Dalam masalah ni ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, iaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan bahawa Sayyidina Umar pernah datang bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, bolehkah kami tidur dalam keadaan kami berjunub? Apa Nabi jawab? Boleh. Na'am idza tawadda, boleh kalau berwudu. Orang yang berjunub nak tidur ambil wudu dulu. Mengikut satu riwayat yang lain, tawadda wa ghsil dzakaraka thumma nam. Kamu hendaklah berwudu dulu, basuh kemaluan kamu, berwudu, baru kamu tidur. Jadi hadis ni seolah-olah suatu perintah. Sebelum kita tidur dalam keadaan berjunub mesti berwudu. Tetapi para ulama menyatakan bahawa berdasarkan cerita Sayyidina Aisyah tadi, para ulama kebanyakannya menyatakan sunat sahaja berwudu. Sebab Nabi pernah tidur dalam keadaan tidak berwudu, walaupun dalam keadaan Nabi berjunub. Itu sunat saja. Tapi pada ulama, ada ulama yang mengatakan wajib juga berwudu. Siapa dia? Pendapat Zahiri. Pendapat mazhab Zahiri, mereka tetap mengatakan wajib juga berwudu. Banyaklah karinah-karinah yang menunjukkan bahawa sunat. Apa dia? Hadis ni walaupun tak berapa kuat, disebut ma'lul, walaupun hadis ini ada kecacatan, tetapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah bahawa Nabi pernah menyatakan na'am wa yatawaddau isya. Ya, dia kena berwudu kalau dia mahu. Penambahan isya kalau dia mahu. Maknanya tidak putus daripada Nabi. Nabi bagi pilihan nak berwudu. Kalau Nabi cadangkan berwudu, tapi kalau kamu mahu. Kalau boleh. Kalau terjemah kita ni, macam mana Rasulullah? Kami berjunub, boleh tak tidur? Moleklah kalau berwudu. Moleknya berwuduk dulu. Kalau terjemah bahasa kampung kita, maknanya itu tidaklah suatu hukum yang putus. Mana perintah yang jelas kata wajib, tidak zahir daripada hadis-hadis ni. Sebab itulah ulama sebelum dia nak mengeluarkan satu-satu hukum, mereka himpun semua hadis, bukan hanya hadis Bukhari Muslim, bukan hanya hadis kutubus sittah saja. Bahkan sebahagian besar daripada ulama mujtahid, mereka lebih awal daripada Bukhari Muslim lagi. Ada orang petikai juga, ustaz, Imam Syafi'i awal pada Bukhari Muslim. Dia pun banyak hadis tak dapat ke dia, tak sampai ke dia. Sekarang ni kita dah tahu hadis sahih mana dhaif, mana sahih mana dhaif. Jadi apa perlu lagi ikut mazhab Syafi'i? Apa perlu lagi ikut mazhab Syafi'i? Ikut hadis jelah, hadis dah sahih, dah dibukukan. Itu bagi saya kenyataan yang kurang tepat, yang tidak lahir daripada orang yang mengkaji pandangan-pandangan ulama-ulama mazhab. Dan saya berani kata tidak ada suatu kenyataan ataupun satu ijtihad daripada ulama-ulama mazhab yang bercanggah 100% daripada hadis-hadis yang sahih lagi sahih. Hadis sahih dan sahih nyata, makna dia tak boleh nak ditakwil langsung, tak ada. Kecuali hadis sahih tetapi dia bercanggah dengan hadis yang lain, ditafsirkan dengan hadis yang lain, ditaksiskan oleh hadis yang lain.
ataupun hadis tersebut hadis yang umum, ditaksihkan, hadis yang mutlak ditakyidkan dengan hadis yang lain. Tu ada sebab-sebab kenapa ulama tidak mengamalkan sesuatu hadis walaupun hadis tersebut hadis yang sahih. Apa boleh? Okay, hadis ni kita cukup berhenti setakat tu. Gambaran mandi Nabi kita berhenti. Ada beberapa soalan. Ada sahabat tanya, kenapa Imam Ahmad mendahulukan hadis sahih berbanding dengan pandangan-pandangan ataupun ijtihad. Hadis dhaif, mengamalkan hadis dhaif berbanding dengan qiyas. Pertama-tama kita kena tahu apa dia hadis dhaif. Hadis dhaif ini apa yang hadis yang diriwayatkan dalam periwayatan hadis tersebut adanya kecacatan. Kecacatan di sudut mana? Salah satu daripada 5 perkara. Yang pertama ittisalus sanad. Sanad dia ada terputus. Maknanya kalau diriwayatkan, saya meriwayatkan daripada si fulan, saya tak pernah duduk sezaman dengan si fulan tu, maka dia ada terputus sanad. Ataupun orang yang meriwayatkan tu orang yang tidak adil, orang yang tak berapa kita nak percaya, kaki penipu, ataupun bukan kaki penipu lah, pernah menipu, maka hadis tersebut jadi hadis dhaif. Ataupun orang yang biasa pelupa, hadis tersebut jadi hadis dhaif. Ataupun hadis tersebut bercanggah dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih baik daripada dia, lebih siqah daripada dia, lebih dipercayai, lebih kuat ingatan daripada dia, maka hadis tersebut jadi syadz, jadi dhaif. Hadis dhaif ni banyak tingkatan dia. Banyak tingkatan dia. Yang diamalkan oleh mazhab Imam Ahmad, hadis dhaif yang tidak kuat dhaif dia. Yang tak kuat dhaif ni ibarat macam ni, diriwayatkan oleh seorang yang ingatan dia memang lemah. Dia meriwayatkan hadis Nabi daripada sahabat, daripada guru dia sehingga sampai kepada Rasulullah, tapi ingatan dia lemah. Saya nak tanya, orang yang ingatan lemah, confirm ataupun tidak dia bercakap betul? Tak confirm. Ada kemungkinan betul, ada kemungkinan tak betul. Kerana ingatan dia kurang. Mungkin dalam percakapan dia 70% betul, 70% tak betul. Kalau 70% betul, ada kemungkinan tak itu merupakan hadis Nabi? Ada kemungkinan. Berdasarkan sudut itulah sebahagian daripada ulama menerima hadis sahih sebagai hujah walaupun dalam masalah hukum akal. Mereka lebih mendahulukan hadis dhaif berbanding dengan qiyas ulama. Kenapa mereka mendahulukan qiyas? Qiyas ni hanyalah keputusan berdasarkan kajian ulama je. Tengok hadis ni gini, tengok ilah, tengok itu ini, buat satu keputusan berdasarkan qiyas. Ada kait dengan Nabi? Tak ada. Tapi dia dikiaskan, disamakan hukumnya dengan hukum yang disebut dalam Quran ataupun dalam hadis. Tu qiyas. Qiyas ni hanya keputusan daripada ulama. Tetapi hadis dhaif, walaupun dia dhaif, tetapi dia disandarkan kepada Rasulullah. Kemungkinan Rasulullah sebut tu ada. Dia tak macam hadis palsu. Hadis palsu tu memang bukan kenyataan Rasulullah. Hadis dhaif ni ada kemungkinan, berdasarkan adanya kemungkinan dia merupakan kalam Rasulullah. Para ulama jadi khilaf. Kita nak pakai qiyas dulu ke hadis dhaif dulu? Yang tu yang ada khilaf di kalangan ulama. Perbahasan ni panjang dalam perbahasan usul fiqh. Jadi kesimpulan kita boleh ambil berkaitan dengan hadis dhaif ini yang tidak kuat, lemah dia, yang lemah dia tidak terlalu kuat. Para ulama sebahagian di kalangan muhaddis, ahli-ahli hadis, mereka mendahulukan hadis dhaif berbanding dengan qiyas.
Tetapi sebahagian ulama yang lain mereka meletakkan kias lebih tinggi daripada hadis dhaif. Itu perbahasan dari sudut hukum beramal dengan hadis dhaif. Jadi kita kena buka minda sikit dengan pandangan-pandangan ulama. Mungkin kita pernah terbaca ataupun kita diwar-warkan dalam pengetahuan kita sebelum pada ni, hadis dhaif tak boleh pakai, hadis dhaif tak boleh pakai, hadis dhaif tak boleh pakai. Dah ada dalam kepala kita hadis dhaif ni memang tak ada, 100% tak ada. Sikit pun tak boleh guna. Tu fakta yang sama sekali tak betul. Tak betul. Sedangkan dhaif dia ada banyak tingkatan dia. Kalau yang dhaif jidal yang melampau sangat dhaif dia, yang dalam satu hadis sampai ada 2-3 kecacatan, dan hadis tersebut tidak boleh dikuatkan dengan mana-mana tariq yang lain. Kerana hadis dhaif ni kadang-kadang dia jadi kuat kerana dia jadi kuat dengan 2 sebab. Sebab yang pertama dinamakan syawahid, yang kedua dinamakan mutaba'at. Apa dia syawahid? Syawahid ni walaupun hadis tersebut diriwayatkan dengan oleh perawi yang dhaif, tetapi ada di sana riwayat-riwayat yang lain yang memberi maksud yang sama, yang hampir sama dengan yang sama hukum dia, walaupun lafaz dia berbeza, memberi makna yang sama. Orang lain riwayat lafaz lain tetapi makna dia sama. Ni menguatkan di antara satu sama lain. Ataupun dinamakan mutaba'at. Mutaba'at macam mana? Hadis ni diriwayatkan oleh si fulan. Si fulan ni memang orang lemah ingatan, tapi bukan dia seorang. Kita cek periwayatan yang lain. Cek periwayatan yang lain, rupanya hadis ni bukan dia seorang yang meriwayatkan. Ada lagi orang lain yang dipercayai yang meriwayatkan daripada guru yang sama, yang meriwayatkan hadis tersebut daripada guru yang sama, boleh naik daripada dhaif jadi hasan. Silap-silap boleh naik daripada sampai ke peringkat sahih. Sebab itulah dari sudut hadis dhaif ini ada perbahasan yang panjang di kalangan ulama, dan sebab itulah ulama-ulama yang muktabar masih mengekalkan hadis dhaif di dalam kitab-kitab hadis mereka. Kecuali ulama yang terlalu syadid yang meletakkan hadis dhaif setara dengan hadis maudhu' dan menyebut wa atharuhas sayyi 'alal mujtama'. Hadis dhaif dan hadis maudhu', hadis palsu ni memberi kesan yang sangat buruk dalam kehidupan masyarakat. Tu pandangan yang agak keras lah. Pandangan yang agak keras. Kerana kebanyakan ulama masih menilai hadis dhaif tu ada nilainya. Bukan kata letak tepi terus, ada nilainya di kalangan ulama. Masa tak ada apa dah, cukuplah setakat tu. Dan ada satu iklan, pada malam ni berlakunya pelancaran. Saya bukan nak melancar, saya nak iklan je. Pelancaran dia di Ijtima' Tarbawi Bah Kuantan, satu buku Aku dan Pas yang ditulis oleh hasil daripada tulisan Facebook Ustaz Rosli Abdul Jabbar, dan harga dia RM20. Bukan nak jual, tapi dia kata RM20 ini bagi tabung kebajikan Adun Tanjung Lumpur. Mana RM20. InsyaAllah kita nak boleh menimba pengalaman tengok apa yang tu, sebahagian daripada coretan tersebut. Buku ni ada di luar sana terhad 20 sahaja. Part siapa dapat, siapa lewat tak dapat lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.